Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan yang diumumkan oleh SPRM dan tentunya ianya mengejutkan Muhyiddin Yassin kerana tangkapan ini sebenarnya kes yang melibatkan semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Sebelum kita teruskan, sila tekan dulu butang subscribe bagi kali pertama dan share video ini. Hari ini disahkan 47 orang telah pun ditahan oleh SPRM untuk membantu siasatan berhubung kes tuntutan palsu. Ini yang kita suka dengan SPRM sekarang. Mereka tidak takut-takut lagi menjalankan tugas dan seperti yang Anwar Ibrahim katakan baru-baru ini, SPRM tidak memilih parti dan tidak memilih puak. Siapa saja yang salah akan dihadapkan ke mahkamah dan kalau ada bukti akan didakwa. SPRM hari ini menahan 47 individu bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu di bawah inisiatif Penjana Kerjaya yang dikendalikan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Saudara-saudara sekalian, 47 individu yang membuat tuntutan palsu ini amatlah merugikan Malaysia. Bayangkan, sepatutnya uang yang telah didanakan atau diberikan untuk penjana ini ataupun inisiatif Penjana Kerjaya ini sepatutnya sampai kepada rakyat. Kerana rakyatlah adalah sasaran kepada inisiatif Penjana Kerjaya ini. Namun demikian, apabila ada individu-individu yang menipu, membuat tuntutan palsu ini, maka ianya merugikan negara sendiri. Namun kita ucapkan tahniah kepada SPRM atas penahanan 47 individu ini. Memetik sumber dalaman, utusan Malaysia melaporkan 14 daripada mereka ini ialah wanita. Kesemua individu terbabit ditahan di beberapa lokasi berasingan di seluruh negara semasa Ops Haya dijalankan dan dijangka direman pada hari ini. Skandal itu dipercayai membabitkan tuntutan palsu sehingga RM 63 juta melalui 51 syarikat yang dikenal pasti oleh agensi anti rasuah berkenan. Saudara-saudara sekalian, cuba anda bayangkan, skandal ini membabitkan tuntutan palsu sehingga berjumlah 63 juta. Dengan kata yang lain, 63 juta ini sepatutnya tidaklah diberikan kepada mereka yang menipu ini. Tapi oleh kerana tuntutan palsu, maka negara mula kehilangan atau kerugian 63 juta. Dan yang melakukan ini pula ialah 51 syarikat. Maknanya setiap syarikat telah pun membuat secara purata membuat penipuan sehingga 1 juta ringgit. Ini benar-benar merugikan Malaysia, saudara-saudara sekalian. Mereka yang ditahan termasuk pemilik syarikat, pengarah dan pengurus. Syarikat yang mengambil bahagian sepatutnya melatih dan menggaji pekerja dalam industri. Tetapi sebaliknya mengambil kesempatan daripada inisiatif dengan membuat tuntutan palsu dan menyalahgunakan wang yang diperuntukkan, kata beliau lagi. Pengarah kanan siasatan SPRM Hishamuddin Hasim mengesahkan penahanan itu dengan utusan tapi enggan mendedahkan butiran lanjut. Penjana Kerjaya dilancarkan pada akhir tahun 2020 semasa pentadbiran pimpinan Muhyiddin Yassin untuk menggalakkan peluang pekerjaan berkualiti sekaligus mengurangkan pengangguran. Program itu menawarkan inisiatif kewangan kepada majikan iaitu antara RM6,000 hingga RM1,000 bagi setiap pekerja atau perintis yang diambil bekerja sehingga 6 bulan. Bagaimanapun, program melalui Pelan Pemulihan Ekonomi Negara itu menimbulkan kontroversi sejak itu dengan lebih 50 individu ditahan untuk siasatan ke atas tuntutan palsu dan penyelewengan dana. Sejumlah individu juga telah dituduh di mahkamah di seluruh negara. Yang menjadi persoalan saya ialah daripada jumlah yang telah pun diperuntukkan semasa kepimpinan Muhyiddin Yassin ini, berapa sajakah jumlah yang sebenar-benarnya telah sampai kepada rakyat dan bermanfaat kepada rakyat? Berapa sudahkah yang digunakan oleh rakyat?
Selamat petang, salam sejahtera. Ketika Anwar Ibrahim kerajaan perpaduan mengumumkan untuk melanjutkan tempoh kontrak Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Azam Baki, banyaklah mulut-mulut puaka, para penyakau-penyakau, para pencuri uang negara yang tak suka dengan Azam Baki. Mereka menuduh kononnya tindakan menyambung kontrak tersebut mempunyai udang di sebalik batu. Namun demikian, saya tak percaya dengan perkara itu. Saya percaya dengan satu prinsip, yaitu orang yang baik akan diteruskan kerjaannya dan kontraknya, manakala orang yang tak bekerja, itulah yang akan dipecat. Melainkan beliau mempunyai masalah di dalam apa-apa perkara. Tetapi apabila orang tersebut patuh dan bekerja mengikut peraturan dan undang-undang, bekerja kompeten, maka tidak ada sebabnya beliau harus dipecat atau diberhentikan. Hari ini Anwar Ibrahim akhirnya buka mulut. Buka cerita tentang kenapa Azam Baki diteruskan kontrak beliau. Dan saya pasti apabila Anwar Ibrahim mendedahkan perkara ini akan membuatkan parti pembangkang, terutamanya Gabungan Perikatan Nasional, terkinja-kinja, terlompat-lompat kerana tak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Memandangkan beberapa orang pemimpin daripada Perikatan Nasional kini telah pun diheret oleh SPRM menjadi orang yang didakwa dan menjadi sebahagian daripada kluster mahkamah, termasuklah yang terkini apabila Hamzah Zainuddin telah pun disiasat oleh SPRM berkaitan dengan satu dakwaan kepada seorang ahli perniagaan di mahkamah baru-baru ini melibatkan kes rasuah RM15 juta. Namun demikian, Hamzah Zainuddin kata beliau tak setuju dengan perkara tersebut. Tetapi apa yang didedahkan oleh Anwar Ibrahim ini patutlah kita ketahui. Anwar Ibrahim mengatakan bahawa tugas yang memuaskan adalah punca khidmat Azam Baki dan Idrus disambung semula. Prestasi yang memuaskan membuat kerajaan bersetuju menyambung tempo perkhidmatan Azam Baki serta Idrus Harun masing-masing di SPRM dan Jabatan Peguam Negara. Ditanya mengenai alasan pelanjutan khidmat Azam hari ini, Anwar Ibrahim berkata, memang sebelum ini ada isu yang dikaitkan dengan pegawai kanan terbabit. Pun begitu, kata Perdana Menteri, kerajaan sekarang berpendapat mereka berkhidmat dengan baik selepas diberi kelonggaran untuk menjalankan tugas masing-masing. Dia, iaitu Azam Baki, dilantik oleh Perdana Menteri Pago Muhyiddin Yassin, dan walaupun ada isu dari segi kerja yang dibangkitkan dulu, saya tengok dan saya bagi kelonggaran kepada SPRM dan kepada Peguam Negara Idrus untuk menjalankan tugas. Setakat yang saya lihat, mereka telah menjalankan tugas dengan memuaskan, kata Anwar lagi. Tambah Anwar, Azam pula menjalankan tugas tanpa memilih puak atau parti di SPRM. Saudara-saudara, inilah yang paling kita mahu. Seorang bos, seorang penguatkuasa yang menjalankan tugas tanpa memilih bulu, tanpa perlu memilih puak atau kepartian di SPRM. Semua harus disiasat, termasuk daripada kerajaan, juga termasuk terutamanya daripada pembangkang. Dengan adanya Ketua Pesuruhjaya SPRM seperti Azam Baki ini yang menjalankan tugas tanpa memilih puak atau parti, maka ini akan dapat membantu mencapai hasrat Malaysia untuk menjadikan negara Malaysia ini kosong atau zero rasuah. Langkah itu, kata Anwar, menyaksikan agensi anti rasuah tersebut menyerbu dan menggeledah pejabat-pejabat menteri. Ini yang kita suka. Bukan kerana menteri tidak disiasat pula. Bukan sebab dia adalah ahli kayangan maka tidak perlu disiasat pula. Tetapi yang kita lihat sekarang ini cukup berani SPRM. Sehingga kan menteri-menteri yang dalam kerajaan pun ada yang telah diserbu. Yang terkini, apabila Kementerian Sumber Manusia telah pun
diserbu oleh SPRM dan beberapa orang telah pun dipecat. Inilah yang kita mahu. Seorang pemimpin yang berani, seorang pemimpin yang tidak memilih puak ataupun parti. Langkah itu akan menyaksikan agensi anti rasuah tersebut menyerbu dan menggeledah pejabat-pejabat menteri. Anwar berkata demikian semasa ditemui media selepas mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara Perdana Putrajaya hari ini. Pada 10 Mei lalu, Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali mengumumkan tempo perkhidmatan Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM dilanjutkan setahun lagi selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Lanjutan tempoh itu berkuat kuasa pada 12 Mei, mengundang kritikan banyak pihak, termasuk dalam kalangan NGO yang mempersoalkan pendirian kerajaan. Tahun lalu, nama Azam pernah dikaitkan dengan dakwaan salah guna kuasa atau rasuah ekoran pendedahan mengenai pemilikan saham syarikat awam pada tahun 2015. Pada 18 Januari 2022, Suruhanjaya Security Malaysia SC menyelesaikan siasatan mereka terhadap isu pegangan saham Azam dan tidak dapat secara muktamad memutuskan berlaku pelanggaran undang-undang. Ia mendorong Pakatan Harapan yang diketuai Anwar dan masih menjadi pembangkang ketika itu, mendesak agar Azam Baki diganti dengan orang lain. Azam didakwa mempunyai konflik kepentingan ekoran pemilikan saham tersebut dengan persoalan timbul. Bagaimana seorang pejabat awam mampu mendapatkan berjuta unit saham? Bagaimanapun, Azam Baki menafikan sebarang salah laku dalam perkara tersebut. Selain Azam, Agung turut memperkenan agar Idrus yang dilantik selepas jatuhnya kerajaan PH melalui langkah Sheraton pada tahun 2020 disambung perkhidmatannya untuk 6 bulan lagi. Pelantikan semula Idrus itu berkuat kuasa pada 6 Mac lalu. Bekas Hakim Mahkamah Persekutuan itu dilantik menggantikan Tommy Thomas pada 6 Mac tahun 2020. Saudara-saudara sekalian, inilah keputusan cerita yang kita tunggu-tunggu daripada Anwar Ibrahim berkaitan dengan pelanjutan khidmat Azam Baki dan Idrus Harun. Walaupun ramai yang tak suka, namun Anwar Ibrahim kata, dari segi perkhidmatan, mereka telah menjalankan tugas dengan memuaskan. Setakat yang saya lihat, kata Anwar Ibrahim, mereka menjalankan tugas dengan memuaskan. Bahkan, beliau suka apabila Azam Baki menjalankan tugas tanpa memilih puak atau kepartian atau parti di SPRM. Langkah itu, kata Anwar, menyaksikan agensi anti rasuah tersebut menyerbu dan menggeledah pejabat-pejabat menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.